Sebelum ini, admin telah mengulas lokasi filem Mimaland, Puncak Alam dan Munafik. Namun terdapat banyak lagi filem dijalankan di lokasi-lokasi seram sebenar sehingga ramai kru yang diganggu dan ada pelakon yang dirasuk teruk di lokasi kejadian. Di sini terdapat 5 filem seram berdasarkan lokasi keras sebenar bahagian 2. Watching Top 5 Malaysia. Sekiranya anda ingin belajar untuk menaikkan views, menambah subscriber, menaikkan brand dan jualan produk melalui video viral, kami sarankan anda untuk belajar rahsia video viral daripada Mr. Kokong. Untuk maklumat lanjut, sila layari kokongbi.com/viral. Nombor 5. Dukun. Kisah Mona Fendi dan ilmu hitam memang tidak dapat dipisahkan lagi sehinggakan kisahnya diterjemahkan melalui filem yang bertajuk Dukun yang telah ditayangkan pada April 2018 dengan barisan pelakon yang hebat seperti Umi Aida, Bron Palare dan Faizal Hussein. Filem ini berjaya menembusi pasaran Singapura dan Indonesia dan dikatakan mendapat kutipan lebih 10 juta daripada kos pembelanjaannya iaitu 2.5 juta. Antara babak dalam filem Dukun ini dijalankan di penjara Pudu sekitar tahun 2006. Untuk pengetahuan, penjara Pudu dibina pada tahun 1891 atas tapak bekas tanah perkuburan Cina dengan menggunakan banduan sebagai tenaga kerja. Di sini terdapat pengalaman ngeri Umi Aida yang nyaris mengalami histeria semasa persediaan adegan di dalam bilik kurung. Beliau ketika itu berjalan-jalan untuk mendapatkan penghayatan watak sebagai orang tahanan. Sebaik sahaja sampai di bilik terakhir banduan ke tali gantung, beliau merasakan satu energi mistik yang kuat sehingga dirinya tiba-tiba menggigil ketakutan, sesak nafas dan terus menangis. Kerana bimbang keadaan tidak elok berlaku, beliau segera keluar untuk bertenang. Saya terus rasa menggigil yang subhanallah. Saya kalau saya tak kontrol, mungkin saya akan histeria dan benda tu akan whatever lah. Selain itu, juru kamera filem ini turut mengalami peristiwa pelik ketika berada di set. Peralatan kameranya bergerak sendiri walaupun tiada sebarang sesi penggambaran dibuat dan tiada siapa pun berdekatan dengan kameranya itu. Kini penjara Pudu hanya tinggal sebuah pintu gerbang berwarna putih. Seluruh bangunannya telah dirobohkan dan digantikan dengan pembangunan besar Bukit Bintang City Centre BBC. Nombor 4. Filem Karak. Setelah 5 dekad kewujudannya, sudah pasti ramai yang sedar bahawa lebuh raya paling berdarah di Malaysia adalah lebuh raya Karak. Malah terdapat kisah-kisah seram yang sinonim tentangnya bermula sejak jalan ini dibuka pada tahun 1978 dan telah ramai mangsa yang terkorban melalui lebuh raya ini. Ada yang mendakwa bahawa faktor utama misteri dan kekerasan ini adalah kerana sewaktu kerja-kerja pembinaan lebuh raya ini, mereka telah melanggar kawasan penempatan jin atau bunian. Yang dihuni oleh jin ataupun istilah orang Melayu yang kata orang bunian lah. Orang bunian ni jin sebenarnya. Tempat mereka itu telah diganggu dan diletupkan. Sebagai contoh, bila mana diletupkan itu, habis anak cucu-cucik dia mati. Ada yang cedera, ada yang mati. Kebanyakan kemalangan-kemalangan ngeri pasti akan berlaku di tempat yang sama iaitu di kawasan yang dipercayai terletaknya penempatan makhluk ini. Kisah yang paling terkenal di sini adalah kisah hantu Volkswagen kuning yang dipercayai mengganggu lebuh raya Karak sejak 1956 dan dikatakan puncanya bermula dari sebuah kisah seorang isteri curang yang telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudian merampas kereta Volkswagen kuning milik suaminya itu. Volkswagen ini akan muncul secara tiba-tiba dan sekiranya pemandu memotong kereta tersebut, dipercayai kemalangan berlaku disebabkan peristiwa ini. Macam hantu. Mana ada hantu? Lagipun saya tak percaya dengan hantu-hantu ni. Lainlah kalau cik ni tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada kepala, baru saya percaya. Saya minta diri dulu ya. Nombor 3. Filem Banglo 99. Filem seram Banglo 99 ini mula ditayangkan pada Disember 2019 di pawagam seluruh Malaysia, Brunei dan Singapura. Filem ini arahan Kir Muhammad Noor dan menampilkan barisan pelakon Johan Asari, Harun Hashim, Datuk Yusof Haslam, Camelia Natasha dan ramai lagi. Penggambaran filem ini telah dijalankan di lokasi keras Banglo lama Karkosa Seri Negara di Kuala Lumpur dan banglo ini sudah berusia lebih 100 tahun dan telah dihantui oleh kisah jelmaan Lady in White yang sering
sering menjelmakan diri di atas tangga utama banglo ini. Filem yang menumpukan kepada kediaman watak Tengku Izzuddin Shah yang tinggal di banglo ini bersama isteri dan anak. Namun malangnya semua ahli keluarga meninggal secara misteri. Jalan cerita filem ini sedikit sebanyak mempunyai persamaan dengan kisah sebenar Banglo 99. Kau nak pergi mana? Pergi dari sini. Apa sebenarnya nak berlaku ni? Menurut pelakon Johan Asari, beliau mengakui berdepan pengalaman menyeramkan di banglo ini. Kejadian misteri itu berlaku ketika beliau dan seorang kru turun ke aras bawah banglo lama tersebut untuk melihat babak pelakon Harun Hashim menarik mayat pada pukul 3 pagi. Secara tiba-tiba, keluar bacaan ayat suci Al-Quran dan tazkirah pada telefon bimbitnya. Johan dah habis syuting. Yang tinggal cuma babak Harun Hashim. Lokasi di Karkosa, di bawah tanah. Tempat tu sebenarnya dah tak dihuni dah. Tapi mereka mock up buat lokasi penggambaran. Tengah berlangsung penggambaran, tiba-tiba phone Johan keluar suara orang bagi tazkirah. Johan terus, ya Allah. Menurutnya, dia terkejut kerana itu bukan nada dering telefon bimbitnya mahupun kru terbabit. Bulu romanya meremang dan terus terdiam seketika hingga nada dering itu berhenti. Itulah antara kisah seram yang berlaku sewaktu penggambaran filem Banglo 99. Nombor 2, filem Highland Tower. Filem ini ditayangkan pada Oktober 2013 dan berkonsepkan found footage, iaitu filem yang boleh membuatkan anda merasai pengalaman sebenar pelakon yang menemui entiti di lokasi sebenar tragedi runtuhan Highland Tower 1993. Kisahnya bermula apabila sekumpulan anak muda yang diketuai Mika, Nizam Zaidi dan rakan-rakan ingin membuat sebuah dokumentari pencarian entiti di sebuah bangunan tinggal yang penuh sejarah hitam, iaitu Highland Tower. Dalam jangka masa rakaman itu, banyak perkara aneh berlaku dan hasil dokumentari ini diolah hingga menjadi sebuah filem yang berjudul Highland Tower. Pada filem ini tiada skrip yang digunakan kerana semua perkataan yang dilemparkan oleh para pelakon dan kru adalah tutur kata jujur dari hati mereka dan tiada juga jeritan yang dibuat-buat. Menurut pelakon Atikah Suhaimi, dia sering bermimpi mengenai seorang perempuan di blok bangunan, iaitu lokasi mereka menjalankan rakaman. Walaupun kejadian ini setelah penggambaran Highland Tower berakhir. Dalam mimpi itu, dia melihat dalam keadaan sama ada seorang perempuan di tingkat 6 blok di Highland Tower berkenaan dan sering menghantui dirinya. Menurut Atikah, itu adalah pengalaman yang sukar dilupakan sebagai seorang pelakon. Selain itu, Shima yang memegang watak sebagai hos dalam filem ini berkata, dirinya memang seorang yang penakut dan lemah semangat. Dia ketika itu mengambil gambar bulan yang cantik pada waktu maghrib. Tiba-tiba badannya berasa aneh. Badan menjadi berat dan jantung berdegup kencang. Menurut pelakon lain, Shima tidak bercakap dan dikatakan telah dirasuk. Pada filem ini, Shima juga telah hilang dan disembunyikan oleh sesuatu dan kemudian tim-tim di situ mencarinya sehingga jumpa. Nombor 1, filem Ya Wujud. Filem ini ditayangkan pada 15 Mei 2014 arahan Dharma Aizat dan telah diolah berdasarkan footage sebenar video rakaman asal oleh sekumpulan anak muda yang diketuai oleh Yor, iaitu Zakaria Zahid, Tommy, Ahmad Syafiq dan Adam Lee. Mereka memasuki sebuah taman tema terbiar iaitu Mima Land dengan tujuan mendapatkan bukti tentang pelbagai kisah mistik yang sering diperkatakan orang ramai. Antara kejadian aneh yang dirakam adalah apabila terdapat botol bergerak dan dipecahkan sendiri. Selain itu, di sini mereka juga bermain permainan Spirit of the Coin, pemujaan pocong dan pontianak bertujuan untuk mengenal pasti kewujudan entiti di kawasan berkenaan. Jikalau kau Rakaman video tersebut telah lama tersimpan kerana pada mulanya ia hanya sekadar suka-suka sahaja. Namun setelah menonton filem Highland Tower, mereka berlima terpanggil untuk memaparkan semua bukti yang diperolehi kepada umum. Ianya bukan untuk menggalakkan kepercayaan terhadap perkara syirik, sebaliknya hanya sebagai pengajaran dan pemahaman bahawa makhluk halus itu sebenarnya wujud. Menurut mereka, rakaman ini juga mendapat perhatian dari blogger dan peminat footage seram dari luar negara.
Itu sahaja filem berdasarkan lokasi keras sebenar. Oleh itu, kita mestilah berhati-hati sekiranya berada di lokasi-lokasi tersebut dan sentiasa menjaga tutur kata dan adab ketika di tempat-tempat mistik. Jom komen lokasi manakah yang paling seram dan ceritakan pengalaman anda sekiranya pernah diganggu makhluk halus. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway RM50. Sekiranya anda ingin belajar untuk menaikkan views, menambah subscriber, menaikkan brand dan jualan produk melalui video viral, kami sarankan anda untuk belajar rahsia video viral daripada Mr. Kokong. Untuk maklumat lanjut, sila layari kokombi.com/viral.